Okey, bismillahirrahmanirrahim. Anak helang mencari makan, anak merbah menyanyi menari. Selamat datang kami ucapkan, semoga hadirin selesa di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Yang berusaha Profesor Madya TS Dr. Nur Haslina binti Hashim, pensyarah di Fakulti Teknologi Kejuruteraan bagi kursus alam sekitar dan pemeliharaan di Universiti Tun Hussein On Malaysia. Yang berusaha Encik Syahrul Amir bin Abdul Rahim, Senior Eksekutif di Jabatan Komunikasi Korporat dan Hal Ehwal Kerajaan, Ketua Jabatan Korporat SWM Environment Sdn Berhad. Pegawai-pegawai Universiti, Ahli Jawatan Kuasa, Pelaksana Forum, Tapak Pelupusan Sampah Sudah Kenyang. Seterusnya, para pelajar yang cemerlang. Syukur kehadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnia dan rahmatnya, kita dapat bersama berkumpul di dalam program ini. Di kesempatan ini, saya mewakili ahli jawatan kuasa forum ini ingin merakamkan ucapan jutaan terima kasih atas kesudian semua panel yang hadir pada hari ini. Hadirin dan hadirat sekalian, bagi memberkati majlis pada hari yang berbahagia ini, dijemput saudara Muhammad Nur Fitri bin Hamzah untuk memimpin bacaan doa. Dipersilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna khalaqul azim, innaka sami'un alim, innaka ghafurur rahim, innaka rabbul arsyil azim, innakal barru jawadul karim. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkaulah yang mempunyai segala kepujian, Engkaulah yang berhak menerima segala kepujian, Engkaulah yang memiliki segala pemerintahan, di tangan Engkau segala kebajikan, kepada Engkaulah kami kembali segala urusan. Allahu ya Karimun ya Rahim, cucurilah rahmat dan rahim ke atas majlis webinar kami yang diadakan pada hari ini. Berkatilah ia dari awal hingga akhirnya. Ya fa'alu lima yurid. Kami juga memohon perlindungan daripada-Mu dari segala perkara yang boleh mencacat celakan majlis kami dan daripada segala perkara yang melalaikan kami dari berbuat taat kepada-Mu. Kepada-Mu jua kami serah segala urusan kami. Allahumma ansuril Islam wal muslimina wal mujahidina fi Falastin, khususan fi Gaza wa fi kulli makan wa fi kulli zaman. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan kepada saudara Muhammad Nur Fitri bin Hamzah di atas bacaan doa itu tadi. Saya secara peribadinya mengucapkan ribuan terima kasih kepada jawatan pelaksana atas kepercayaan yang diberikan kepada saya untuk mengendalikan forum yang bertajuk Tapak Pelupusan Sampah Sudah Kenyang. Nampak menarik bukan tajuk ini? Jadi tanpa melengahkan masa lagi, saya ingin memperkenalkan ahli panel kita pada hari ini. Tak kenal maka tak cinta. Tak didayung perahu, masakan sampai di seberang. Tak dipecahkan ruyung, manakan dapat sagunya. Tak diperkenalkan tetamu, sudah tentu jiwa tertanya-tanya. Sukacita saya ingin memperkenalkan dua orang tetamu yang diundang khas bagi melontarkan buah fikiran dan juga berkongsi idea. Tetamu kita yang pertama ialah Encik Syahrul bin Amir. Encik, sedikit perkenalan mengenai panel kita, iaitu Encik Syahrul. Beliau merupakan senior eksekutif di Jabatan Komunikasi Korporat dan Hal Ehwal Kerajaan SWM
Environment Sdn Berhad. Beliau juga merupakan Ketua Jabatan Korporat yang ditugaskan untuk menyelia wilayah Johor Utara. Memulakan khidmat di SWM sejak tahun 2002 dan kini sudah hampir 19 tahun pengalaman beliau bersama syarikat pengurusan sisa. Dan juga tetamu kita yang kedua ialah Profesor Madiati S. Dr. Nur Haslina binti Hashim, iaitu pensyarah di Fakulti Teknologi Kejuruteraan dan pensyarah bagi kursus alam sekitar dan pemeliharaan. Dan beliau juga memegang jawatan sebagai Ketua Unit Persekitaran, Pejabat Persekitaran, Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan OSHE UTHM. Assalamualaikum Dr. Nora dan Encik Syarul. Waalaikumsalam. Okey. Terima kasih Encik Syarul dan Dr. Nora kerana sudi hadir ke dalam forum ini. Jadi sedikit pengenalan pada hari ini. Berita harian pada 16 Jun 2019 melaporkan bahawa rakyat Malaysia menghasilkan 37,890 tan sisa makanan setiap hari. Bukan setakat itu sahaja, artikel akhbar harian Metro pula melaporkan mengeluarkan satu artikel pada 15 April di mana isi utama yang dibincangkan adalah isi rumah atau keluarga adalah penyumbang terbesar kepada 15,650 tan pembuangan sisa makanan di Malaysia setiap hari, menurut pernyataan daripada Azrina Sabian, iaitu salah seorang fellow Pusat Kajian Sains dan Alam Sekitar Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM. Hal ini amat membimbangkan masyarakat kerana hal ini terjadi seiring pertambahan populasi penduduk di negara kita. Pembaziran ini sepatutnya dipandang serius dan perlu ditangani segera kerana bak kata pepatah sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Hal ini pasti akan menyumbang kepada ketepuan tapak perupusan sampah di negara ini. Jadi amatlah beruntung kita semua pada hari ini dapat menyaksikan dan berkongsi ilmu dan perbincangan forum ini dengan kehadiran para panel yang lebih arif dalam bidang ini. Jadi, tanpa membuang masa, kita akan mengupaskan beberapa isu yang perlu dititik beratkan untuk mengatasi masalah pembuangan sisa sampah di Malaysia. Sebelum itu, saya ingin memberi sedikit peringatan jika kepada peserta yang lain, jika ada soalan, boleh kongsikan di ruangan komen atau chat ya. Soalan pertama saya ingin tujukan kepada Encik Syarul. Soalan pertama iaitu, seperti yang kita sedia maklum, terdapat beberapa jenis sisa buangan sampah, iaitu sisa domestik, sisa pukal, bahan kimia, sisa pharmaceutical dan sebagainya. Boleh Encik Syarul terangkan sedikit mengenai pengurusan sisa-sisa ini dan apakah kategori barangan yang boleh dikita semula daripada sisa-sisa berikut? Terima kasih pengerusi majlis. Yang saya hormati Cik Iman Nur Ilya binti Muhammad Anan selaku pengerusi majlis. Yang berusaha Profesor Madya Dr. Nur Haslina Hashim, rakan panel saya pada pagi ini, para pensyarah, para kaki tangan UTHM, para penonton seminar yang bersama-sama kita pada pagi ini, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Terlebih dahulu marilah kita memanjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia kita dapat bersama-sama berada dalam seminar ini. Mudah-mudahan dengan sedikit perkongsian maklumat dan juga idea mengenai tajuk yang sangat menarik pada hari ini, iaitu tapak pelurusan sampah sudah kenyang. Jadi bila saya dapat tajuk ni, saya rasa tajuk ni sangat catchy dan sangat menarik untuk dibincangkan untuk pengetahuan semua. Bahawasanya seperti mana yang kita sedia maklum, pada hari ini kita sedang berhadapan dengan satu fenomena di mana keadaan sampah kita seperti mana yang telah disebutkan oleh pengerusi majlis tadi, bahawa jumlah sampah kita semakin meningkat setiap hari sebenarnya, pada kadar 2% setiap tahun. Ini bermakna kita perlu satu usaha yang lebih dinamik untuk mengurangkan lagi jumlah sampah yang ada dengan pelbagai kaedah yang kita boleh laksanakan untuk memastikan
tapak perusahaan kita boleh digunakan untuk tempoh yang lebih lama lagi. Jadi saya bagi pihak SWM Environment ingin mengucapkan jubuan terima kasih kepada pihak penganjur kerana telah sudi untuk menjemput saya sebagai panel pada pagi ini, dan mudah-mudahan perkongsian ini dapat kita manfaatkan untuk program-program seterusnya insya-Allah. Dan untuk makluman semua bahawa bila kita sebut tentang sisa pepejal ataupun sampah ini, mengikut definisi yang dikeluarkan oleh pihak SW Corp ataupun pihak Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal Negara, bahawa sisa pepejal atau sampah adalah satu bahan buangan atau lebihan yang tidak lagi ekonomik untuk digunakan. Jadi apabila perkara ini ataupun sisa ini tidak lagi boleh digunakan, maknanya perkara sisa ini perlu dibuang. Jadi di mana kita nak buang? Akhirnya kita terpaksa kumpul di satu tempat yang dinamakan tapak perusahaan sampah. Di situlah kita punya final resort ni, tempat yang sepatutnya kita nak buang sampah ni. Tetapi apa yang berlaku sekarang ni ialah jenis sampah yang kita buang di tapak perusahaan sebenarnya ada banyak jenis. Antaranya ialah sisa-sisa buangan domestik yang daripada kawasan perumahan kita. Ada juga yang daripada sisa-sisa perubatan seperti mana yang disebutkan oleh pengurusi tadi. Ada juga bahan-bahan kimia yang bercampur dengan sisa-sisa domestik seperti bateri-bateri ataupun bahan-bahan kimia lain yang sering digunakan di rumah kita. Dan juga ada lagi sampah-sampah seperti sampah pukal, perabot-perabot, sampah kebun. Itu juga di antara beberapa kategori sampah ataupun sisa yang sering dibuang di tapak-tapak perusahaan sampah kita. Jadi khususnya bagi sisa pepejal domestik di Malaysia ni, sebenarnya sisa domestik adalah di bawah pengurusan pihak berkuasa tempatan dan juga SW Corp, di mana kedua-dua agensi ini ataupun jabatan ini menguruskan sisa pepejal di Malaysia. Mereka melantik sama ada kontraktor ataupun mereka menguruskan sendiri sampah yang ada, ataupun mereka melantik konsesi seperti SWM, Alam Flora, Idaman sebagai operator untuk menguruskan sampah yang ada di Malaysia ni, khususnya di kawasan-kawasan PBT sahaja. Manakala bagi kawasan khususnya di kawasan selatan Semenanjung, pihak SWM menguruskan sampah di kawasan Negeri Sembilan, Melaka dan juga Negeri Johor. Jadi ketiga-tiga negeri ini di bawah pengurusan pihak SWM sepenuhnya. Manakala di tempat lain masih lagi di setengah negeri mereka masih lagi di bawah pengurusan pihak PBT ataupun di bawah pihak pengurusan konsesi ya, di sebelah di sama ada oleh Alam Flora ataupun Idaman. Manakala sisa-sisa lain seperti sisa berjadual diuruskan oleh Jabatan Alam Sekitar. Mereka melantik, ada kontraktor yang dilantik seperti Kualiti Alam untuk menguruskan sisa-sisa berjadual. Manakala sisa perubatan di Malaysia ni yang saya faham diuruskan oleh pihak Faber Group yang menguruskan, yang melupuskan sisa-sisa perubatan. Jadi lazimnya antara bahan-bahan ini yang mana yang sisa-sisa yang kita hantar ke tapak perusahaan sebenarnya kebanyakannya boleh dikitar semula. Antaranya seperti kertas, plastik, botol, tin aluminium dan banyak lagi lah yang saya tak dapat nak describe satu-satu. Jadi sebenarnya banyak benda yang boleh dikitar semula, termasuklah sisa elektronik, yang mana sisa elektronik kalau kita dia maklum bahawa sisa elektronik ni perlu dileraikan, dismantle supaya komponen-komponen tu boleh diasingkan dan dikitar semula mengikut kategori item yang dihasilkan tadi, diasingkan tadi. Terima kasih. Terima kasih. Maksudnya di sini banyak banyak sisa-sisa yang dapat kita semula daripada tempat pelupusan ni. Jadi ada sedikit penambahan daripada pendapat daripada Dr. Nora untuk isu ini. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera untuk semua. Salam perkenalan dan terima kasih untuk yang menyertai forum kita pagi ini. Saya ada edarkan juga untuk bukan sahaja forum ini didengar di kalangan pelajar-pelajar saya sahaja, tetapi di kalangan staf UTHM dan juga di keluarga saya di kampung, jiran-jiran
tetangga dan golongan suri rumah di luar. Jadi terima kasih banyak-banyak kerana menyertai seminar kita pada pagi ini. Jadi terima kasih Cik Emma dan saya terlebih dahulu mengucapkan tahniah untuk ini adalah satu daripada projek yang dilakukan yang diberi di dalam kelas dan kumpulan-kumpulan di dalam subjek ini akan mencari akan mencari partner, rakan kongsi untuk mereka bekerjasama untuk menjalankan environmental education, dan grup ni kumpulan ini memilih untuk mengadakan forum dan diajaknya saya sekali masuk sekali dekat dalam masuk dalam forum ni kan. Kita tak apalah, kita kongsi-kongsi, yang mana boleh kongsi kita kongsi sama-sama. Okey, jadi mengenai sisa-sisa lain tadi Encik Syarul dah ada bagi tahu kan, dah ada bagi tahu sisa-sisa yang biasanya masuk ke dalam tapak pelupusan sampah kita. Jadi di sini saya cuma ada nak buat penambahan sikit mengenai sisa bahan kimia, sisa kimia dan juga sisa pharmaceutical dia. Sisa pharmaceutical sebab mereka berdua ni sisa kimia dengan sisa farmasi ni dia diletakkan di dalam peraturan yang lain dalam Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974. Sisa klinikal dan sisa kimia ni diletakkan di bawah peraturan kualiti alam sekeliling, peraturan alam sekitar kurungan bahan buangan terjadual, buangan terjadual ataupun bahasa Inggerisnya kita panggil schedule waste 2005. Jadi dia diletak di bawah peraturan lain dan bukan di bawah peraturan sisa pejal. Jadi sebab tu PBT dan pihak SW ni tidak mengutiplah sisa-sisa yang begini. Jadi saya kongsikan sedikit saja pengetahuan mengenai dua sisa ni. Jadi kalau sisa bahan kimia ni biasanya dia dihasilkan daripada apa-apa tindak balas bahan kimia ataupun apa-apa proses atau aktiviti yang menggunakan bahan kimia. Jadi kalau sisa-sisa ni macam saya menguruskan saya di OSHA menguruskan unit persekitaran, menguruskan bahan-bahan kimia yang terhasil daripada aktiviti makmal. Jadi bila bahan-bahan kimia ni kita ada dalam buku peraturan tu, kita ada 77 kategori. 77 jenis dalam 5 kategori, Dalam 5 kategori ada 77 jenis. Jadi untuk di Johor ni macam UTHM akan menguruskan dan menghantar menghantar semua schedule waste ni, buangan terjadual ni ke satu tempat, iaitu kita hantar di Kualiti Alam Negeri Sembilan. Jadi buangan terjadual ni nama dia buangan terjadual ataupun sisa kimia ni sebab dia ada dia punya ciri-ciri dia dan dia dikategorikan dekat dalam tu, dia tak boleh masuk ke dalam sampah biasa. Okey, sisa klinikal ni adalah apa sahaja aktiviti yang berkaitan dengan aktiviti dia berkaitan dengan hygiene, hygiene, kebersihan ataupun ubat-ubatan yang kita ada lah. Jadi ini pun akan dimasukkan dalam kategori lain dalam pembuangan sisa klinikal. Jadi kalau untuk kita buang di kualiti alam itu kod yang dipegang oleh dua sisa klinikal ni adalah SW 403 dan SW 404 ni. Jadi kalau kita ada contoh dalam UTHM, kita ada klinik universiti. So klinik universiti tu akan menguruskan apa sahaja. Kalau contoh kalau kat klinik luar, hospital luar pun darah, organ-organ dalaman, dia ada buat pembedahan, shrink, benda-benda tajam, apa sahaja yang berkaitan dengan body contact, body liquid, tu akan kita lupuskan secara klinikal. Termasuklah sisa-sisa COVID. Sisa COVID. Kalau di UTHM, sisa COVID diuruskan oleh klinik universiti dan kita uruskan secara sisa klinikal. Okey, kalau katalah kat rumah kita kan kadang-kadang ada ubat terpakai yang banyak kan.
Jadi ke manakah ubat-ubat tu pergi? Okey, ada setengah tu dia cuma letakkan saja dalam tong sampah and then buang bersama-sama dengan sisa-sisa pejal yang lain kan. Jadi sebenarnya tindakan begini akan menyebabkan bila ubat-ubatan ni bila sampai ke sisa tapak perusahaan sampah tu, dia akan melerai dan akan memberi impak kepada ekosistem di pusat perusahaan sampah, masuk dekat dalam tanah, lepas tu dia akan ada run off, ada air hujan kan, dia akan larut resap dan akan keluar balik melalui air bawah tanah. Jadi kesan dia tu panjang, cycle tu akan berbalik semula kepada kita. Jadi apa yang perlu dibuat jika kita ada ubat-ubatan lebihan, contoh kalau kadang-kadang dah kena tukar ubat, ubat macam ni sekali doktor prescribe lagi, kena tukar ubat, kena tukar jenis lain. Jadi dah ada ubat tak terpakai di rumah. Jadi apa yang perlu kita buat ialah kita kumpulkan ubat-ubatan ni. Puan-puan semua, saudara-saudara, boleh bawa ubat-ubatan ni pergi ke klinik ataupun hospital. Hospital dia memang ada dia drop off, sama ada dia ada, boleh jumpa bahagian farmasi ataupun kita tinggalkan dengan dia ataupun kadang-kadang hospital tu ada tong untuk buang di situ. Di Putrajaya ada drive-thru lagi. Drive-thru lalu tinggalkan ubat yang tak pakai tu untuk hospital ni lupuskan dengan cara yang betul. Okey. Itu saja. Okey. Jadi cara yang betul adalah untuk bahan-bahan sisa farmatikal ni kita kena lupuskan di tempat yang betul dengan cara yang betul. Ya, jadi betul. dan saya rasa banyak dah tersedia dah oleh kerajaan sedia untuk kita untuk lupuskan secara teratur dan selamat. Jadi soalan yang kedua saya teruskan untuk tujukan kepada Dr. Nora. Jadi pada pendapat Dr. Nora, mengapakah pengurusan sisa makanan, kita teruskan kepada sisa makanan, mengapa pengurusan sisa makanan perlu diuruskan dengan baik? Okey. Sebab sisa makanan ni banyak kan. Jadi macam yang Cik Ma dia cakap tadi tu, yang Ma dia cakap mengenai sisa ni bila kita tengok kajian-kajian terbaru, dulu 45%. Kalau kandungan yang kita katalah, bayangkan satu lori yang mengangkut depan rumah kita tu, dalam tu jika dicampur-campurkan, bila buat balik analisis kita dapati dulu tahun 10 tahun lepas, 15-20 tahun lepas, kandungan dia hanya 40%. 40% dalam tu adalah sisa makanan. Tapi kajian terbaru 2019 semua 20, dia dah menunjukkan komposisi sisa makanan tu sampai dah melebihi 60%. Jadi dah banyak kan? Jadi bila banyak tu setiap setiap yang dikeluarkan tu secara tak baik ataupun kita panggil pencemar tu akan ada dia punya kesan kepada alam sekitar. Jadi kenapa kita kena membuat pengurangan ni, sebab sisa makanan ni akan memberi impak. Dia banyak impak dia. Yang kita nampak ialah secara generalnya bila kita membazir makanan, yang kita nampak duit habis, beli RM10 terbuang begitu saja. Yang kita nampak macam tu, tapi sebenarnya dia lebih daripada tu. Sebab bila kita sebut makanan kan, kita ingat sebelum dia jadi makanan tu dia ada proses lain. Dia nak tanam, dia nak ternak, dia nak ternak ayam, dia nak ternak kambing, lembu, nak tanam sayur. Jadi sebenarnya pembaziran yang kita buat tu bukan sahaja ekonomi, duit yang kita nampak, tapi dia bermula daripada asal. Asal tu nak tanam, nak kena pakai air, nak kena pakai baja, nak kena bagi makanan dekat haiwan. Jadi sebenarnya dengan membuat pembaziran makanan tu, kita buang sisa makanan tu, bermakna kita telah membuang sekali, dalam perkataan lain, air, baja, makanan yang diberi kepada ternakan tu daripada awal dia kecil sampailah dia besar. Betul? Jadi
dia merangkumi banyak aspek lah. Jadi itu antara pembaziran yang kita tak nampak, yang dibuang begitu saja. Sebab kalau ikut dunia ni statistik, 95% daripada kita punya sumber makanan tu berasal dari tanah. Daripada haiwan, daripada tumbuhan, 95% apa yang masuk dalam mulut kita tu adalah daripada tanah. Jadi tanah ni itulah baja dia, dia punya fungsi tanah, tanah yang besar tu, fungsi tanah yang besar tu pun dibazirkan juga. Begitu juga dengan air. Jadi antara impak lain kenapa kita kena buat pengurangan dalam sekitar, pengurangan sisa makanan, sebab sisa makanan ni kita nampak itu adalah impak ekonomi kita. Impak dia kepada alam sekitar ialah sisa makanan ni bila dia masuk ke dalam tapak pelupusan sampah, dia akan mengalami peleraian. Bila dia melerai tu, dia akan mengeluarkan gas dan hasil-hasil yang lain. Antara gas yang banyak keluar semasa di pusat pelupusan sampah tu ialah gas metana. Jadi gas metana ni gas karbon dioksida adalah nitrous oksida adalah berasal daripada proses peleraian makanan tu sendiri. Jadi bila dia melerai, dia mengeluarkan gas-gas tersebut, dan gas-gas ni sebenarnya inilah dikatakan gas rumah hijau. Metana tu adalah bila kita sebut gas rumah hijau ni, dia panjang lah kan dia punya cerita dia. Bila gas rumah hijau ni dia keluar, gas ni dia macam satu lapisan yang akan menutup kita punya bumi ni. Dia duduk dekat permukaan atas, dia tutup. Jadi bila cahaya matahari masuk, cahaya matahari tu dapat keluar balik. Jadi dia tak dapat keluar balik menyebabkan bumi kita panas. Itu adalah fungsi gas rumah hijau tu. Jadi bila kita makin banyak kita letak metana, kita letak sisa makanan ni dekat dalam pusat pelupusan, lagi banyak dia akan keluarkan gas-gas ni, gas-gas metana, karbon dioksida. Ini akan menyebabkan bumi kita jadi lagi panas. Secara generalnya, secara umumnya yang saya boleh beritahu lah, sebab kita lebih mudah difahami jika saya bercakap begini. Jadi gas-gas ni sebenarnya bukannya tak boleh diurus dengan baik. Sebenarnya kalau kita gunakan, kita buat teknologi lain, kita recycle, kita semula sisa makanan ni, dia tak lepas begitu saja dengan mudah. Metana ni gas yang mudah terbakar. Jadi di negara-negara maju, dia kutip balik gas-gas ni untuk dijadikan sumber pembakaran. Tapi kita buang aja dekat landfill, buang aja dekat pusat pelupusan sampah yang 60% tu semua lepas kepada atmosfera. Dan menjadi kesan lain. Bersambung-sambung kesan dia. Kita buang makanan jadi gas. Gas jadi satu lapisan yang haba, menyebabkan bumi kita makin hari makin panas. Itulah benda yang paling senang saya nak simpulkan, kan. Dan lagi satu, antara kenapa kita kena kurangkan, sebab bayangkan hari ni kita nak hantar satu lori, dari tempat kita satu lori, tempat-tempat lain satu lori, hantar kepada tapak pelupusan sampah. Adalah isu tapak pelupusan sampah ni susah nak cari. Saya pun tak nak belakang rumah saya ada tapak pelupusan sampah, kan. Banyak dia punya kesan, bau lah, binatang. Jadi bila kita bayangkan dalam 100% sampah yang kita hantar tu, 60% adalah sisa makanan. Bayangkan 60% tu kita boleh guna untuk isi benda lain, tapi kita isi dengan sisa makanan. Jadi kita dah mengalami kerugian tapak pelupusan sampah. Sebab tu kita kalau boleh sedaya upaya, kita kurangkan penghasilan sisa makanan ni, dan kita sama-sama bantu memikirkan macam mana cara untuk menggunakan semula sisa ni, supaya yang nak pergi ke tapak pelupusan sampah adalah sisa yang sepatutnya pergi, bukannya sisa makanan. Terima kasih atas pendapat Dr. Nora atas pengurusan sisa makanan yang perlu diuruskan ini. Saya terlupa, ada satu lagi. Impact tu bukannya kepada alam sekitar je. Impact kepada ialah secara etikanya, kan, kita
buang makanan ke buang apa kan, kita tak sedar setiap hari 24,000 orang mati di seluruh dunia disebabkan tak cukup makanan. Jadi kesian, kita fikir sendiri, oh aku kat sini buang sisa makanan, tapi dekat tempat lain tu orang yang tak cukup makanan. So daripada etika dia tu, sebab tu kita perlu mengurangkan, sebab dalam hati tu, dalam minda kena selalu memikirkan mereka yang ni kan, kalau kita dapat kurangkan ini, oh makanan ni sekurang-kurangnya boleh ke sana ke, macam tu. Terima kasih atas pendapat Dr. Nora. Jadi amat penting untuk kita uruskan sisa makanan ini, bukan setakat dapat untuk selamatkan kita punya tempat penupasan sampah, jadi dia efek juga kepada pada atmosfera kita, kesihatan kita juga. Jadi baiklah, sekarang kita beralih pula kepada Encik Syarul. Sebentar tadi Dr. Nora sudah kongsikan pendapat beliau terhadap untuk pengurusan sisa makanan kita supaya diuruskan dengan lebih baik. Jadi menurut Encik Syahrul, menurut statistik yang dikeluarkan JPSPN, iaitu Jabatan Pengurusan Sisa Pekerjaan Negara, sebanyak 68% sisa buangan domestik iaitu terdiri daripada sisa makanan. Jadi pada pendapat Encik Syahrul, mengapa fenomena sebegini berlaku di Malaysia dan bagaimana perkara ini boleh ditangani? Terima kasih. Bagi menjawab, sebelum saya menjawab soalan yang dikemukakan, ingin saya menambah sedikit apa yang telah disampaikan oleh Dr. Haslina tadi, iaitu selain daripada masalah daripada penghasilan gas metana yang terhasil daripada proses perebutan sampah di tapak perebutan sampah, sebenarnya ada satu lagi masalah, iaitu penghasilan air larut resap ataupun leached water, yang mana apabila kita lihat di setengah-setengah tapak pelupusan, di mana air yang terhasil daripada proses perebutan sampah itu akan melarut resap ke dalam tanah dan akan memberi kesan kepada impak alam kita, terutamanya kalau tapak pelupusan tersebut berhampiran dengan kawasan sungai ataupun kawasan yang mana melibatkan air bawah tanah, maka impaknya ialah ia akan memberi impak yang negatif terhadap sumber air di bawah tanah. Itu antara satu lagi maklumat tambahan yang perlu saya nyatakan di sinilah. Ya. Bagi menjawab soalan yang dikemukakan tadi, seperti mana kita sedia maklum bahawa terdapat lebih kurang 30 juta rakyat Malaysia yang ada di negara kita ni. Jadi kalau setiap orang menghasilkan lebih kurang 1 hingga 1.5 kilogram sampah setiap hari, maka jumlah sampah ni akan sentiasa meningkat berdasarkan kepada pertambahan populasi penduduk di Malaysia. Jadi semakin hari jumlah penduduk semakin bertambah, maka tidak mustahil sampah juga akan meningkat mengikut jumlah populasi yang ada. Begitu juga apabila majunya sesebuah negara disebabkan oleh pembangunan yang pesat dari sektor industrinya, dari sektor perkhidmatannya, maka jumlah sisa yang terhasil juga akan meningkat. Ini kita dapat lihat dari segi apa yang telah Dr. Haslina tadi sebutkan. Pada masa dulu, jumlah sampah kita tak banyak. Pada tahun 2001 ketika saya menyertai SWM pada tahun 2002, jumlah sampah yang ada pada masa itu hanyalah 19,000 metrik tan. Sekarang ini sudah meningkat kepada hampir 40 ke 45,000 metrik tan sehari. Ini bermakna jumlah sampah kita sudah sekali ganda meningkat berbanding 20 tahun yang lalu. Apatah lagi kalau kita melihat ke hadapan lagi, 20 tahun akan datang, di mana kita nak lupuskan sampah ini? Di mana kita nak nak buang sampah ni? Kerana seperti mana yang telah diberitahu tadi, tak ada orang yang sanggup duduk di tempat tapak perusahaan sampah. Tak ada orang yang nak tinggal dekat kawasan ni. Nobody wants it in my backyard syndrome, NIMBY syndrome. Satu sindrom yang orang tak nak letak depan rumah dia. Belakang rumah depan rumah dia tak nak rumah dia sesak, dia tak nak rumah dia bersepah. Tapi di belakang rumah dia tak kisah. Itu masalah orang lain, itu masalah SWM, itu masalah jiran-jiran dia, bukan masalah dia. Tapi keadaan ini
susah untuk kita nak atasi sekiranya tidak ada langkah-langkah yang bersepadu. Bermaksud dari segi penguasaannya, dari segi pelaksanaan, bagaimana menguruskan sisa-sisa pekerjaan ini sehingga akhirnya bagaimana kita nak mengurangkan lagi jumlah sampah yang ada sehingga kita dapat memanjangkan hayat tapak perusahaan kita. Itu antara matlamat kita lah yang untuk mengurangkan sampah. Yang seterusnya ialah faktor kuasa beli. Kerana orang Malaysia apabila pendapatan mereka meningkat, mereka ada kecenderungan untuk membeli lebih. Mereka akan membeli lebih banyak barangan ataupun beli lebih banyak makanan. Kalau dulu mereka tak ada duit, mereka tak pergi ke KFC ataupun pergi ke McDonald ataupun pergi ke makanan-makanan mewah. Tapi sebabkan mereka ada pendapatan yang lebih, maka mereka ada usaha untuk membeli barangan ataupun keperluan mereka yang lebih banyak. Begitulah faktor-faktor antara sebab mengapa rakyat Malaysia cenderung untuk membeli dan menggunakan lebih banyak barangan sehingga akhirnya tapak perusahaan sampah kita menjadi penuh. Itu antara beberapa faktor lah yang saya lihat. Tetapi apabila kita melihat suasana ketika PKP ni agak sedikit terbalik. Kalau dulu sampahnya meningkat tapi apabila PKP ni dia punya jumlah sampah yang terhasil pada ketika bulan, contohnya bulan Ramadan ataupun bulan perayaan ni, biasanya dia akan meningkat, tetapi kali ini kita lihat dia dalam graf yang agak menurun kerana mungkin disebabkan oleh apabila kita dah duduk kat rumah, banyak duduk rumah, kita masak sendiri, kita dah tahu macam mana nak mengukur kehendak kita. Selalunya kalau kita beli barangan di luar, pergi ke bazar Ramadan contohnya, apabila kita balik rumah, kita tak habis makan, akhirnya sisa makanan itu terpaksa dibuang begitu saja. Itu yang menyebabkan jumlah sisa kita meningkat apabila kita waktu musim-musim macam ni lah. Dan salah satu sebab pembaziran ialah kita susah mengawal nafsu makan kita. Kita susah nak mengukur kehendak kita. Kita nampak satu makanan tu menarik dan kita tertarik untuk nak makan, tapi akhirnya hanya sedikit saja yang dapat kita makan daripada makanan sumber makanan tersebut. Itulah yang menyebabkan berlakunya pembaziran. Dan kalau kita tengok orang Malaysia ni memang mewah dari segi makan. Ada orang mati kerana tak makan, tapi ada setengah orang mati kerana terlebih makan. Jadi ini falsafah yang saya rasa benar, ada kebenarannya. Kerana bila terlebih makan, banyak pula penyakit ni, darah tinggi, kecil manis dan sebagainya. Itulah antara sepatutnya lah apa yang kita perlu lakukan ialah apabila terdapat lebihan makanan, sepatutnya lebihan makanan yang masih elok tu kita sedekah pada jiran-jiran kita ataupun kita beri pada orang lain yang lebih memerlukan, mengelakkan daripada berlakunya pembaziran. Terima kasih. Betul, ya Cik Syarul, saya pun ada baca satu artikel di mana dia katakan setiap pembuangan sisa makanan ni dia akan meningkat naik apabila waktu musim bulan puasa, musim perayaan. Jadi nampaklah waktu sekarang akan menurun kalau masing-masing duduk kat rumah makan makanan masing-masing khas untuk makan dengan keluarga saja. Jadi soalan yang saya ingin tujukan kepada Encik Syarul seterusnya ini, pada pendapat saya sendiri penduduk harus memainkan peranan penting dalam skema pencegahan, pengurangan, pengasingan dan pengumpulan sisa makanan yang lebih baik. Jadi apa strategi yang boleh Encik Syarul sarankan untuk masyarakat mempraktikkan pengurusan sisa makanan ini dengan lebih baik, lebih teratur dan betul? Terima kasih. Bagi respon saya terhadap soalan ini ialah pertama sekali kita kena amalkan 3R. Reduce, reuse and recycle. Kurangkan, guna semula dan kitar semula. 3 step yang sangat mudah dan boleh diamalkan oleh sesiapa sahaja, baik di peringkat kanak-kanak ataupun orang dewasa. Sepatutnya kita perlu praktikkan amalan ini supaya kita dapat membudayakan amalan kitar semula ni sebagai satu langkah pencegahan ataupun pengurangan penghasilan sisa makanan.
Jadi kalau kita ambil contohlah pengurangan maksudnya kita nak apa yang kita nak kurangkan. Kalau kita nak kurangkan sampah, bagaimana kita nak kurangkan? Itu soalan yang patutnya kita tanya. Kurangkan pembungkusan, kurangkan sampah yang lebihan-lebihan ataupun sisa makanan yang berlebihan, dan kita kena kawal dari segi perbelanjaan supaya kita dapat manfaatkan dari segi kewangan kita dengan sebaik-baiknya. Yang keduanya kita nak guna semula. Adakah sisa-sisa ni boleh diguna semula? Kalau boleh diguna semula, bagaimana kita nak guna semula? Kalau kita ada sedikit kreativiti, mungkin kita boleh manfaatkan daripada bahan-bahan buangan tadi untuk dijadikan sebagai bahan-bahan ataupun produk-produk kraft tangan yang boleh kita jual ataupun kita boleh hasilkan sebagai sumber ekonomi. Itu antara benda-benda yang kita boleh guna semula. Kalau tak boleh guna semula, adakah kita boleh gitar semula? Kalau boleh digitar semula, bagaimana cara kita nak gitar semula ni? Adakah kita dengan cara meletak saja begitu saja depan rumah, ataupun kita hantar ke pusat gitar semula, atau kita nak dapatkan insentif? Ada setengah orang mungkin mereka lebih suka kalau ada insentif, ada nilai ringgit di sana. Berbeza dengan rakyat di Jepun, mereka amalkan gitar semula kerana mereka tahu dan mereka faham, mereka ada kesedaran yang tinggi. Mereka gitar semula tu sebab mereka sayang alam kita. Berbanding dengan masyarakat kita yang masih lagi terikat dengan budaya insentif. Kita nakkan insentif, kita nak buat satu kena ada pulangan. Itulah yang antara sebab-sebab kenapa kita kena amalkan gitar semula ni. Akhirnya kita nak supaya masyarakat akhirnya bila mereka melaksanakan gitar semula, mereka akan jadi lebih faham dan mereka akan budayakan dalam diri mereka amalan ini sebagai satu benda yang wajib ataupun perlu dilakukan. Yang keduanya, saya rasa sisa makanan ni, cara yang terbaik sekali ialah kita nak selamatkan dia ialah dengan cara mengkomposkan dia. Kita kena jadikan dia sebagai baja kerana sisa makanan adalah sumber yang terbaik sebagai baja ataupun sebagai baja kompos ni. Kerana dalam sisa makanan tu terdapat banyak nutrien-nutrien ataupun bahan-bahan yang organik yang boleh dimanfaatkan oleh tumbuh-tumbuhan. Sebab itu ada banyak cara kita nak gunakan untuk menghasilkan baja kompos ni. Antaranya cara yang paling konvensional, yang paling mudah sekali ialah mencampurkan sisa makanan kita dengan bahan-bahan yang kering. Contohnya daun-daun kering, rumput-rumput kering dan sebagainya. Tapi itu mengambil masa yang agak panjang. Sekarang ni sudah ada berbagai teknologi ataupun kaedah-kaedah yang lebih sophisticated seperti penggunaan effective microbes, EM. Mereka gunakan mikrob atau bakteria baik ni sebagai sumber untuk mempercepatkan proses menghasilkan baja kompos, sama ada dalam bentuk cecair ataupun dalam bentuk berbejar. Dan seterusnya boleh kita lihat berbagai lagi kajian-kajian di peringkat universiti. Mereka melaksanakan kajian tentang bagaimana menggunakan cacing harimau untuk menghasilkan baja kompos. Mungkin ada setengah orang tak pernah dengar cacing harimau ni dah lama dibuat kajian ni, bagaimana menghasilkan baja kompos daripada penggunaan cacing harimau ni, di mana mereka memerlukan sekurang-kurangnya 1 kilogram cacing harimau untuk memproses 1 kilogram sampah. Kalau ada 1 tan sampah, bermakna 1 tan cacing harimau diperlukan untuk menghasilkan baja kompos. Dan sebenarnya saya baru-baru ni pihak UTM pun ada buat black soldier fly. Itu ini satu lagi penemuan yang baik, yang terbaik, yang saya rasa boleh dimanfaatkan selain daripada penghasilan baja kompos, daripada penggunaan black soldier fly itu, mereka daripada laba tadi boleh juga digunakan sebagai bahan makanan untuk ternakan ataupun sebagai ternakan ikan dan sebagainya, dan juga untuk untuk tanaman. Daripada baja kompos yang dihasilkan tadi boleh digunakan untuk baja tanaman dan sebagainya. Itu antara jawapan saya lah. Terima kasih. Terima kasih Cik Syarul. Benda yang baru juga saya dengar itu cacing harimau. Jadi apakah pendapat Dr. Nora untuk soalan ini? Silakan. Okey, terima kasih Emma, Cik Syarul. Jadi saya ada sedikitlah nak tambahkan sebab saya mencari-cari juga kan faktor-faktor kenapa keadaan ini berlaku. Saya juga bukan saja baca, tapi saya cuba untuk berkongsi berkongsi. Ini pun antara kesilapan yang saya buat juga. Jadi kita sama-samalah belajar
mengapa keadaan ini berlaku. Sebab bila kita tahu mengapa, kita cuba tahu macam mana cara nak rawat atau mengatasi dia. Okay, saya ada terbaca saya ada terbaca antara kajian di Seoul Korea, dia kata mengapa sisa makanan ni terhasil berlaku di kalangan komuniti kita, sebab kita tahu isi rumah ni, daripada rumah sisa yang paling banyak yang keluar adalah sisa makanan. Penyumbang utama tadi dah cakap kan, daripada rumah ni, rumah-rumah kita ni semua, saya dan anda sekalian. Jadi dia kata kalau kita berbalik kepada apa dia sisa makanan tu bukan setakat sisa makanan yang kita makan, kita beli kedai, kita masak, kita apa, tapi lebihan dia, kulit bawang lah, kita beli dekat hypermarket, kita beli sardin, kita beli makanan dalam tin, sekali kita tak pakai, tengok spaghetti pun tengok-tengok, Allah apa dah kena makan dengan kutu beras kan. Jadi itu pun sebenarnya adalah sisa makanan jugalah. Apa saja yang boleh dimakan yang telah dibuang, sama ada dah sampai tarikh dia tak boleh dimakan, ataupun memang kita kata alah leceh pula lah, ada makanan lebih atas meja ni kan, buang aje lah kan. Kalau ikut resepi mak saya, dia kata selagi boleh makan jangan dibuang. Jadi kita ni lah kan, kita cuba praktik lah. Jadi di kajian di Seoul ni dia kata antara sebab dia adalah sistem infrastruktur. Sebab dia kata infrastruktur tu termasuklah infrastruktur pengangkutan. Pengangkutan dah bagus. Dulu orang pergi beli barang pergi kedai bawa motor, tapi sekarang orang dah boleh bawa kereta, dia boleh beli apa saja dia nak beli. Dan kita juga mempunyai leisure time, kita mempunyai masa yang lebih banyak dihabiskan di shopping complex, hypermarket, kita dah adakan, hari ni hari shopping kita. Kan? Hari shopping kita hari Jumaat, hari Sabtu di Johor, Jumaat Sabtu kan. Hari shopping kita. Keluarlah membeli belah. Kita ada banyak masa. Macam saya jugalah, saya sorong troli tu, saya tengok, ini bagus juga kalau saya ada kat rumah. Ini sedap, dah lama tak makan benda ni kan. Jadi faktor-faktor yang itulah yang kadang-kadang membuatkan kita membeli lebih daripada apa yang kita perlukan. At the end tengok tak makan pula kan. Jadi itu mereka buat kajian lah. Dia tengok dengan banyaknya benda-benda macam ni. Lepas tu yang kuasa membeli ni kadang-kadang membeli makanan ni, majority, saya tak kata semua kebanyakannya dipegang oleh ibu-ibu, para wanita kan, perempuan-perempuan sekalian di luar sana. Jadi bila membeli ni kadang-kadang kita tahu sifat dia, bila baca pergi hypermarket, beli satu dapat satu, beli satu percuma satu. Baik beli nanti rugi kan, nanti rugi. Jadi kita pun beli tanpa kita tahu yang kita dah beli tu melebihi pun keperluan kita. Terlalu cepat terpengaruh kepada promotion, kan, promotion, nampak gambar keluar cantik-cantik, WhatsApp saya untuk mendapatkan ini. Jadi terpegun juga dengar kan, share lagi, beli lagi kan. Jadi itu antaranya lah. Kadang-kadang kalau tengok, saya pun ada buat kalau buat spring cleaning tu, tengok korek-korek peti ais, korek ini kan, keluarlah segerombolan satu plastik sisa makanan saya kan. Bukan saya bercakap, tapi saya tahu saya juga ada kelemahan dan saya juga tak terlepas daripada membuat ni. Walaupun saya dah cuba sedaya upaya saya, tapi masih juga keluar sisa makanan ni daripada rumah saya. Jadi itulah bila buat spring cleaning, baru kita jumpa di sudut peti ais kita, ada satu makanan yang tidak boleh digunakan. Konon simpan, sayang nak guna balik. Tapi at the end dia tak ke mana kan. Jadi itu adalah antara faktor dia lah. Lagi satu, bila kita beli-beli, kita dah kumpul-kumpul, kita ni kadang terlalu hypersensitif terhadap tarikh luput. Bila kita tengok best before 25 hari bulan 5, 2021, kadang kita terus buang. Tapi sebenarnya dia kata best before tu itu bukanlah tarikh dia terus habis tak boleh makan. Maksudnya dia adalah dalam keadaan terbaik untuk kajian dia, dalam keadaan terbaik yang terbaik dimakan. Maksimum, optimum, paling baik dimakan dan dia akan degraded, dia akan turun dia punya mutu dan kualiti. Tapi bukan bermakna makanan tu tak boleh makan. Kalau saya biasanya
kalau setakat makan dalam tin tu saya tak kisahlah, extendkan sikit sebulan ke apa kan, buka tengok selagi dia tak ada rupa dia tu tak ada apa, tak terasing ke, tak ada apa-apa dekat atas permukaan tin tu, makan rasa okey, makan, insya-Allah tak ada masalah. Dan kita kadang-kadang terlalu cerewet dengan ujian pula, makanan. Terlalu cerewet dengan makanan. Beli macam sedap, tapi mulut ni susah nak bersetuju dengan apa makanan kita makan. Masin sangatlah, tawalah, pedaslah kan. Jadi menyebabkan kita tak boleh nak masuk makanan tu. Jadi itu pun akan kita buang macam tu saja. Terlalu cerewet kan. Saya juga nak berkongsi, saya hari tu ada tanya juga kawan saya, dia pengusaha hotel kan. Kalau dia dapat dengar pagi ni kan, dia pengusaha hotel, dia kata antara sebab-sebabnya dia macam tadi Cik Syarul dia sebut kan, macam bulan puasa tu, buffet, dia kata dalam apa yang saya boleh kongsikan ialah dalam banyak-banyak event, banyak acara yang dilakukan di hotel, acara yang paling banyak membazirkan makanan adalah cara buffet Ramadan. Buffet bulan puasa. Ini adalah disebabkan hotel ni dia kena prepare makanan yang lebih. Sebab dia tak tahu siapa yang akan walk in, siapa yang akan masuk, tiba-tiba rasa hari ni nak buka hotel lah. Jadi masuk tu, jadi dia kena bersedia untuk menyajikan makanan tambahan untuk mereka. Jadi kebanyakan kes dia jadi macam ni lah. Bukan itu saja, kadang-kadang kalau kita tengok kan, saya sedih jugalah bila saya pun adalah dengan keluarga pergi buffet Ramadan ni sekali-sekala. Makanan ni kita bayar tu mahal kan. Paling murah saya boleh jumpa pun RM30 satu kepala, RM35 satu kepala. Kalau pergi hotel yang lagi besar, sebelum PKP ni lah ada dia buka buffet, sampai RM90 satu kepala pun ada. Jadi nak menghargai RM90 tu, bawa lah pinggan, cedok lah sesuka hati kita nak cedok itu, cedok ini kan. At the end, bila habis mereka tinggalkan, lepas berbuka puasa tu kita nampak dekat atas meja banyak makanan-makanan yang elok lagi portion dia. Cantik lagi rupa, tak usik pun, tak sempat makan, kenyang sangat, tak boleh masuk dah. Jadi itu antara faktor yang kita perlu perbetulkan. Kita perlu perbetulkan bukan sebab kita bayar, tapi kita fikir sebab hotel ni bila makanan tak habis tu, mereka boleh buat perkara lain. Dia boleh sedekahkan dekat orang, dia boleh bungkuskan untuk pekerja-pekerja dia, berbanding yang kalau dah diletakkan atas meja, biar macam tu saja, siapa yang nak ambil kan. Itu antara sebab lah, sebab kenapa bila berlakunya faktor-faktor dia macam ni lah. Okey, jadi sebagai tambahan untuk yang Cik Syarul cakap tadi, faktor dah ada. Jadi macam mana kita nak usaha ataupun inisiatif yang nak dilaksanakan oleh kerajaan kan, ataupun syarikat-syarikat swasta ni. Jadi bila kita nak cakap pasal benda-benda besar ni kan, apa inisiatifnya, kita apa saja pun kita cuba bermula dari rumah. Bermula dari rumah kan. Contoh kalau anak-anak kita pun, kalau Muslim tu dia suruh semayang kan, dia suruh solat dulu. Solat tu bermula dengan paksaan kan. Jadi paksaan tu, jadi kita bermula dari rumah tu, sebelum dibawa keluar, sebelum dibawa ke komuniti, kita start dulu dari rumah. Jadi kalau dari rumah tu, ibu bapa, kita semuanya lah cuba ajar anak-anak macam mana cara nak buat pengasingan, ataupun bila dia dah lepas minum, dah lepas apa tu, kita minta dia kumpulkan pada satu tempat. Ini saja, jangan campur dengan makanan lain, jangan campur dengan barang-barang lain kan, plastik lah apa semua kan. Lepas tu kalau time makan, saya tahu kadang-kadang anak saya pun dia cerewet juga makan. Dia cerewet makan, kita paksa suruh habiskan makanan lah. Jadi ini yang saya katakan bermula dari rumah. Sebab kadang-kadang kita kesian, macam kita ni kan buat untuk ibu bapa, buat untuk orang-orang besar. Kadang-kadang saya dan rakan-rakan saya di fakulti, pelajar-pelajar saya yang lepas buat di sekolah. Tapi apa yang mengecewakan saya, bila mereka buat di sekolah, dia balik rumah, dia tengok praktis ibu bapa tak macam tu.
masih merokok, buang sampah kat luar, masih buka pintu makan jajan, makan makanan ringan, buka pintu buang dekat luar, makan gula-gula buang dekat luar. Jadi dia jadi konflik, dekat dalam fikiran tu. Tadi ajar macam lain, kenapa parents dia buat lain kan? Jadi sebenarnya bila kita nak kata inisiatif ke kerajaan ke SWM, SWC buatlah macam mana pun, tapi kalau perkara tu tidak dipraktik, kecil-kecilan, walaupun hanya dalam rumah, dia perkara tu tak jalan. Dia tak jalan sebab dia kita meletakkan tanggungjawab tu pada satu bahagian. Sedangkan kalau kita nak memastikan bahawa program ni berjalan dengan baik untuk kehidupan kita, bukan saya cakap untuk esok landfill kita kosong, tak. Tapi untuk 10 tahun akan datang. Sebab kita menjangkakan akan penuh, akan banyak. Orang pun mungkin akan jadi lebih kaya. Kemudahan pun online, call, nak makan, mungkin akan jadi lebih mudah. Jadi perkara akan berlanjutan. Kalau tidak dimulakan sekarang, macam mana kita nak meramalkan 10 tahun yang akan datang tu, apa kita nak jadi. Kan? Jadi macam saya kata tadi, bila kita nak paksa tu, kita kena ada ni lah, macam kalau anak-anak kita nak suruh dia semayang, kita paksa dulu dia suruh semayang. Dia suka ke, dia ikhlas ke, dia apa, kita tak kisah. Asalkan dia solat dulu kan. Jadi sama juga dengan anak-anak, sama juga dengan kita punya masyarakat sekarang. Jadi apa yang saya nak bagi tahu ialah antara yang penting ialah undang-undang atau peraturan. Jadi bila peraturan, undang-undang, kalau tak ada peraturan, tak ada undang-undang ataupun paling kurang pun polisi kan, kalau tak ada, kita cuba adakan. Jadi kita ni sebenarnya, saya pun tak ada hak lah untuk mengadakan benda tu. Jadi di platform ini saya mungkin saya pun bukan arif dalam undang-undang yang berkaitan dengan sisa pejar, tapi mungkin jika kita tiada polisi, tiada undang-undang, kita adakan. Tapi kalau kita dah ada, jadi kita buat penguatkuasaan terhadap undang-undang. Jadi bila kita ada penguatkuasaan, macam COVID lah kan, COVID. Orang dah cakap dulu, pakai mask, basuh tangan lah, jaga jarak. Tapi bila tak ada penguatkuasaan, orang buat. Tapi bila dah start ada penguatkuasaan, denda 10,000, denda 50,000, kita dah start takut. Kalau kaki tangan kerajaan, dia kata ada surcharge pula terhadap kita yang melanggar kan. Jadi sama juga. Sebab kita sekarang ni dah susah untuk menerima secara kesedaran. Jadi dia kena ada kesedaran inline sekali dengan penguatkuasaan. Kena ada kesedaran, kena ada kuat kuasa. Jadi yang berkesedaran tak ada masalah dengan penguatkuasaan. Tapi yang tak ada kesedaran, penguatkuasaan boleh membantu untuk dia membina kesedaran kan. Jadi bila dia ada mungkin dah ada undang-undang, kita buat penguatkuasaan. Sebab saya dah baca laporan daripada United Nations Environmental Program pada 2019. Dia kata antara faktor utama yang menyebabkan masalah pencemaran global warming, kehilangan biodiversity ni, dia kata antaranya ialah undang-undang ni daripada 1972 sampai sekarang 38 kali ganda jumlah dia. Maknanya kalau dulu ada satu, sekarang dah ada 38 undang-undang berkaitan. Contoh tu satu, tapi satu negara kita pun ada banyak undang-undang berkaitan alam sekitar kan. Maknanya secara overall, secara keseluruhan seluruh dunia ni dah naik 38 kali ganda dia punya jumlah undang-undang peraturan pun, tapi masalah dia tidak dikuatkuasakan. Itu adalah antara faktor yang menyebabkan kegagalan atau kita punya pencemaran kawalan terhadap, contoh dalam kes kita, konteks kita adalah penghasilan solid waste, sisa makanan, dia akan menyebabkan perkara tu berlaku lah. Jadi mungkin kita perlu
perlu menambah baik sebab kesedaran tu kadang-kadang nanti kita bincang apa kaitan kesedaran dengan perkara-perkara macam ni. Dan juga sebenarnya bagus kita tengok Jepun 1970 lagi dia dah mengamalkan kalau katalah dalam subjek-subjek dia tu saya tengok kalau kita punya mata pelajaran, kalau ajar satu mata pelajaran itu je lah dia. Tapi sebenarnya subjek alam sekitar ni kesedaran ni kita tak perlu pun ada satu subjek khas. Cerita pasal construction boleh masuk sedikit elemen alam sekitar. Kita cerita pasal ni sebab saya yakin ada sebab tanah runtuh disebabkan apa-apa je. So dia dah masukkan elemen tu. Tapi ada masih lagi subjek-subjek dari tadika, dari sekolah rendah, sekolah menengah yang langsung tak menyentuh pun aspek alam sekitar. Jadi kesedaran tu dia jadi macam bila orang tak terdedah bila tak terdedah kita pun tak tahu. Kadang-kadang orang kata tak sampai seru, pengetahuan tu tak sampai. Jadi itulah antara inisiatif selain daripada yang tadi tu kan. Jadi setakat ni saya rasa itu juga kot. Macam Cik Syarul kata tadi, kadang-kadang ada kena ada insentif. Insentif kan. Insentif tu kadang-kadang kalau kita, bagi saya lah, bila dah nak buat untuk kesedaran ke komunikasi tu kan, memanglah betul kita ada buat kempen, kita buat apa, tapi kalau kita dah buat tu, contoh kita dah buat kompos, UTHM ada buat kompos, macam UTHM ada buat kompos bersama Black Soldier Fly tu kan, lalat askar tu kan, dia lepas buat kompos tu diberi semula, baja tu diberi semula kepada penyumbang sisa makanan. Jadi orang ni bila dapat dia nampak usaha dia tu ke mana, jadi dia rasa itu reward untuk diri dia, dia akan terus buat lah. Jadi bagi saya lah, kesimpulan saya, ianya bukannya hanya satu pihak, dia perlu menyeluruh. Dia perlu menyeluruh daripada rumah, ibu bapa, komuniti dan seterusnya lah yang lain-lain. Itu saja. Terima kasih Dr. Nura. Satu pendedahan yang perlu kita ambil secara penting, sebab sekarang kita memang dah dalam orang kata keadaan di mana semua orang kena beri contribution masing-masing. Masing-masing kena mengambil inisiatif tu juga untuk menyertai cara-cara untuk kurangkan strategi yang boleh untuk selamatkan masyarakat kita, untuk menguruskan sistem makanan ni dengan lebih teratur. Jadi soalan seterusnya saya ingin tujukan kepada kedua-dua panel.